Dan saya ingin tunjukkan kepada Tuan Yang Di-Pertua, ada beberapa kes. Saya nak tunjukkan saya hanya highlight 4 kes saja. Nombor 1, bukan saja Jelutong highlight lah, dah banyak kes lah, tapi saya nak compliment beberapa kes. Satu antaranya yang Ponzi scheme. Contohnya ada satu sebelum pada tahun lebih kurang 2015, 16, 17 ada syarikat namanya MBI International Sdn Bhd yang telah scam. Dia ada satu Ponzi scheme yang scam rakyat Malaysia beratus juta sehinggakan berbilion-bilion ringgit. Ya. Tuan punya adalah namanya Teddy Teo Wee Huat. Dapat membeli banyak aset, bukan saja di Malaysia tetapi di Thailand, di China dan sebagainya. Saya rasa, tetapi akhirnya beliau ditangkap, dituduh dan hanya didakwa di session court dan didenda 5 juta ringgit sahaja. Dan beliau dibebaskan. Dan dipenjarakan 1 hari sahaja di session court. Jadi Tuan Yang Di-Pertua, kita tahu bahawa ini something is not right. Satu lagi case Ponzi scheme namanya JJPTR. Ya. Di dalam bahasa Cina, Jiu Jiu Putong Ren, maksudnya menyelamatkan orang yang biasa. Tetapi apa yang mereka buat adalah menipu orang biasa, mengau kekayaan dan lari. Dan Ponzi scheme itu akhirnya pecah. Dan JJPTR ini telah menipu 1.6 bilion ringgit. Dan akhirnya dia collapse. Dan saya nak bagi tahu, Tuan punya syarikat JJPTR, Johnson Lee, dia didakwa pada tahun 2018. Didenda hanya RM18,000 saja. RM18,000. Lepas itu dilepaskan. Dan sekarang, dia mulakan satu Ponzi scheme yang baru untuk menipu orang lagi. Tuan Yang Di-Pertua, duit itu banyak telah keluar. Tak dapat cari. Jadi itu sebab kita perlu adakan akta ni untuk cari balik, repatriate, dakwah. Untuk dapatkan duit orang susah yang ditipu ni. Tuan Yang Di-Pertua. Dan kita pun ada satu, seperti apa yang Jelutong kata, Panama Papers. 2,000 rakyat individu. Ini lebih high standard lah. Orang yang kaya, tauke-tauke besar, 2,000 mempunyai syarikat di Panama Papers. Dan perlu ada siasatan kerana ini adalah high net worth individuals yang telah hantar duit keluar daripada Malaysia. Tuan Yang Di-Pertua, saya juga ingin highlight 2 yang paling akhir adalah scammers. Sekarang Malaysia ni, rakyat Malaysia ditipu tiap-tiap hari. 24 hours, 7 days a week. Hari-hari ditipu. Tahun lepas, 2023, 1.34 bilion ringgit ditipu rakyat Malaysia. Orang biasa-biasa. Pakcik-makcik. Saya pun sendiri dapat telefon macam tu. 2022, 804 juta ringgit. Jadi ini harus, scammer ni, kita harus buat siasatan dan repatriate the money. That's outflow, keluar daripada Malaysia. Dan akhir sekali adalah 1MDB. Kita tahu bahawa duit ini daripada Malaysia keluar kepada UK, kepada London, lepas itu US pergi ke British Virgin Island, pergi ke merata tempat Singapura dan akhirnya hilang. Jadi Tuan Yang Di-Pertua, Malaysia ni negara kecil. GDP tak kuat sangat. We cannot afford this kind of illicit outflow of money. We cannot continue to bleed our money keluar daripada Malaysia. Ringgit nak naik, kita kena seriously tackle issue of illicit funding keluar daripada Malaysia. We have to fight crime, white collar crime. Sekarang perlulah akta ini untuk sama-sama kita fight the serious crime. Di Malaysia, jenayah tidak lagilah ragut ke, bukan lagi. Sekarang adalah white collar crime. Dan saya harap bahawa menteri boleh jawab beberapa soalan.
selama ini berapakah kes yang telah berjaya dibawa balik ya melalui Akta 621 ini? Berapakah kita minta daripada bantuan daripada luar negara, dan akhirnya berapa yang kita berjaya bawa balik ke Malaysia duit-duit tersebut? Saya mohon bahawa kita juga ingin tahu bahawa berapa kes yang kita pakai Akta 621 ini selama ini ya, yang berjaya yang kita pakai kes ini. Dan saya harap juga menteri bagi beberapa success story kepada kita. Ya, bagi confident kepada Dewan Yang Mulia ini bahawa Akta 621 ini penting, ada kejayaan, dan kerajaan akan terus serius dalam membantu untuk mendapatkan balik daripada duit rakyat Malaysia daripada luar negara. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Baik, terima kasih. Sebelum saya jemput Menteri menjawab, saya nak maklumkan bahawa hari ini kita ada majlis perjumpaan yang di-Pertua Dewan Negara dan yang di-Pertua Dewan Rakyat bersama-sama dengan ahli parlimen petang pukul 7 di Banquet Hall. Tetamu utama kita ialah Tun Dr. Haji Wan Junaidi bin Tuanku Jaafar, mantan yang di-Pertua Dewan Negara. Jadi saya jemput semualah sebab tu saya pun pakai segak apa gini petang ni untuk sambut dia. Baik Menteri, saya jemput menjawab soalan-soalan yang dikemukakan dalam masa 10 minit. Silakan. Terima kasih. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Terima kasih saya ucapkan kepada ahli-ahli yang berhormat yang telah mengambil bahagian dalam perbahasan Rang Undang-Undang Bantuan Bersama dalam Perkara Jenayah Pindaan 2023 ini. Saya terima kasih kepada 4 pembahas, Sungai Petani, Yang Berhormat Sungai Petani, Yang Berhormat Permatang Pau, Yang Berhormat Jelutung dan Yang Berhormat Bagan Baru. Saya telah mendengar dan meneliti semua isu, pandangan dan cadangan yang dibangkitkan oleh ahli-ahli yang berhormat, dan saya akan menjawab setiap isu yang dibangkitkan satu demi satu. Yang Berhormat Sungai Petani telah bangkitkan beberapa perkara. Saya mengambil perhatian perkara-perkara tersebut dan kerajaan berterima kasihlah kepada sokongan dan pandangan yang berhormat. Dan satu perkara adalah perincian apa yang dimaksudkan dengan jika hal keadaan yang mengkehendaki. Hal keadaan jawapannya, hal keadaan tertentu tersebut adalah termasuk jika tiada pejabat kedutaan, Suruhanjaya Tinggi, Konsulat Jeneral atau Konsulat Malaysia di Malaysia, negara asing itu, atau jika permintaan perlu dilaksanakan dengan segera. Pada masa itu saja perkara itu dapat digunakan pakai. Yang Berhormat Permatang Pau, satu perkara yang khusus adalah salah guna kuasa jika tidak melalui saluran diplomatik, mengambil kira pindaan kepada Seksyen 7 Akta 621. Tiada isu salah guna kuasa mengambil kira pindaan kepada Seksyen 7 Akta 621 sebenarnya adalah bagi tujuan menyalurkan permintaan bantuan bersama dalam perkara jenayah daripada negara asing. Kuasa di bawah pindaan ini hanya boleh diguna pakai tertakluk kepada permintaan bantuan bersama dalam perkara jenayah daripada asing. Lagi satu adalah, adakah pindaan kepada Akta 621 dijadikan alat politik untuk membekukan harta? Jawapannya seperti yang berhormat tahulah, tidak. Akta 621 ini tidak bertujuan untuk dijadikan sebagai alat politik. Akta 21 ini membolehkan Malaysia untuk memperoleh dan memberikan keterangan, iaitu evidence, bagi tujuan penyiasatan atau prosiding jenayah.
Sekiranya ia menemui kehendak yang diperuntukkan di bawah Akta 621, permintaan bantuan bersama dalam perkara jenayah yang diterima boleh dibuatkan kepada negara asing untuk mendapatkan keterangan evidence, iaitu evidence bagi sesuatu penyiasatan atau kes. Yang berhormat Jelutong, dia tidak ada sini. Oh, ada. Perlu jawab pula. Sampai hari. Baliklah. Apakah pindaan Akta 621 ini boleh membantu SPRM untuk mendapatkan... Saya penyokong tegar PMX, mana boleh balik? Oh, okey. Duduk sini sampai lain tahun. Ini boleh membantu SPRM untuk mendapatkan semula wang yang disalurkan ke luar negara terhadap harta anak bekas Perdana Menteri. Ya, namun demikian tiada perbezaan dari segi prosedur bagi mendapatkan keterangan evidence, termasuklah bagi jenis bantuan untuk mendapatkan harta daripada mana-mana pihak. Sekiranya ia menemui kehendak yang diperuntukkan di bawah Akta 621, permintaan bantuan bersama dalam perkara jenayah yang diterima boleh dibuatkan kepada negara asing untuk mendapatkan keterangan, iaitu evidence bagi sesuatu penyiasatan. Yang berhormat, sebenarnya mengenai SPRM, itu bukanlah satu core perkara dalam perkara yang kita membawa pemindahan. Tetapi yang berhormat tahu bahawa walaupun tidak ada, itu adalah ancillary, dan saya percaya perkara-perkara yang dibangkitkan oleh yang berhormat dan yang berhormat yang lain adalah mustahak. Saya pun pegawai-pegawai SPRM yang ada di sini untuk menjawab setiap soalan yang dibangkitkan dan tempoh masa yang telah ditetapkan oleh Tan Sri Yang di-Pertua, supaya kita dapat akan seberapa open yang boleh. Yang berhormat bayan baru, sama ada dokumen berkenaan dengan jenayah komersial, money laundering, scam boleh diperolehi melalui Akta 621. Ya, dokumen berkenaan dengan jenayah komersial boleh diperoleh dan diterima melalui Akta 621. Tertakluk kepada penerimaan untuk membuat permintaan bantuan bersama dalam perkara jenayah dan kehendak yang diperuntukkan di bawah Akta 621 itu dipenuhi. Mengenai 1MDB yang berhormat, perkara itu dibangkitkan semalam juga dalam sesi dialog di antara kementerian dan yang berhormat. Saya ada sedikit maklumat. Saya difahamkan, saya telah diberitahu oleh pegawai-pegawai sebelum ini. Saya difahamkan bahawa dalam hal satu 1MDB, dari permulaan bila kerajaan bertukar pada 2018 dengan Department of Justice of America telah ada hubungan yang erat dan berbagai-bagai perkara telah telah di exchange, dan itulah sebab di mana banyak keterangan-keterangan telah diberi dan diterima hingga kes-kes itu kemudian dibawa ke mahkamah. Dan ini berlanjutan hingga sekarang. Jika ada apa-apa, bukan saja 1MDB. Saya difahamkan bukan saja dengan Amerika, tetapi juga ada negara-negara lain di mana ada berkaitan, di mana transaksi-transaksi boleh dikenal pasti. Di negara-negara itu, kita juga ada mendapat keterangan-keterangan itu. Satu di antaranya, ada di mana ada negara-negara di mana tidak ada mutual legal assistance ini, atau kita ada treaty dengan mereka, itu menyenangkan, lagi senang, speedier and faster for the disposal of the matters. Ini adalah satu perkara yang telah dan sedang dijalankan. Dan lagi satu adalah yang berhormat bertanya, selama ini berapa kes yang telah berjaya dibawa balik melalui Akta 621. Akta 621 telah berkuat kuasa 1 Mei 2003. Sejak itu, Malaysia menerima dan membuat permintaan
bantuan bersama dalam perkara jenayah daripada berbagai negara asing dan meliputi berbagai jenis jenayah terpakai kepada semua kesalahan jenayah di Malaysia yang mengikut kehendak threshold melalui 1 tahun, iaitu threshold itu 1 tahun, dulu tidak ada, dan berbagai jenis bantuan. Contoh, kes money laundering, cheating, fraud, seperti yang Berhormat kata, Ponzi scheme, drug offences dan sebagainya. Bagi kes 1MDB seperti yang saya telah kata, dan perkara-perkara lain yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat, berapakah bilangan kes, saya rasa itu perlu dijawab. Saya akan pohon agar pegawai-pegawai memberi secara tulis. We want specifics. So, bila saya di sana pun kita nak tahu berapa kes dari tahun 2003 hingga sekarang, berapa yang diminta dari luar negara dan berapa yang diminta dari luar negara ke Malaysia, maka ia boleh mencerminkan hakikat dan effectiveness akta yang dicarangkan ini. Terima kasih. Ya, Abang. Menteri, terima kasih atas jawapan yang bagus dan memberi jawapan bertulis kan. Dan satu permintaan, saya minta Menteri juga look into MPI International Sendirian Berhad dan juga JJPTR. Kerana dua-dua kes ini, dua-dua syarikat ini, the amount that they cheated terlampau besar, bilion-bilion ringgit. Tetapi yang dikenakan hukuman RM18,000 saja. Dan yang tipu tu hanya dipenjarakan 1 hari. Satu lagi dilepaskan begitu saja. Ini satu ketidakadilan yang terang-terang. Saya rasa AGC kena take up this case again. Ya, kalau boleh, kerana ini adalah di session court. Dia boleh dimasuk kepada higher courts dan juga relook the case. Kerana ini tidak masuk akal. Tidak masuk akal ditipu berbilion ringgit tapi dilepaskan dengan RM18,000 denda. I think this is not right. Okey. Ya, terima kasih. Jelutong. Ya, Menteri, berkenaan dengan peruntukan Seksyen 13, iaitu meminta negara asing untuk membuat perkiraan bagi pelaksanaan perintah pelucut hakan, enforcement of forfeiture. Jadi saya telah memberikan tadi butiran-butiran, jumlah yang begitu banyak. Persoalan saya mohon Menteri memberi penjelasan sama ada wang ini boleh dikembalikan kepada negara kita, tanah air. Di mana saya telah memberikan jumlah yang begitu banyak. Marina Mahathir 9 bilion, Mirzan Mahathir 17 bilion, Mokhzani Mahathir 21 bilion, Mukris 13 bilion dan Daim Zainuddin 52.56 bilion US dollar, 52.56 million dengan izin. Bolehkah kita memperolehi wang ini sekiranya didapati bahawa ia telah terlibat dalam apa-apa perlakuan jenayah? Jawab kepada Yang Berhormat Jelutong dulu. Yang Berhormat, alegasi-alegasi itu jika boleh di-prove lah, semestinya tindakan akan diambil. Tapi there is a limitation dalam akta ini kerana ini mutual legal assistance. Dan ada beberapa hal yang saya pun tak dapat beritahu dalam Dewan ini kerana some of that is sub judice. Kita ada masalah sedemikian. Tetapi saya berjanji saya boleh memohon agar pegawai-pegawai yang ada di sini beri jawapan yang tertera, senang dan terus untuk maksud-maksud perkara yang dibangkitkan. Kerana ini adalah perkara of national significance, saya rasa satu jawapan yang menyeluruh dipenuhkan, subject to sub judice and that kind of things. Dan mengenai Yang Berhormat yang telah bangkitkan mengenai dua skim tersebut, saya percaya sebenarnya Yang Berhormat, kalau kes itu telah dijalankan di Mahkamah Session dan fakta-fakta yang gunakan itu tidak boleh digunakan lagi di Mahkamah Tinggi. Itu dia punya, that is I don't know, double jeopardy. I'm not too sure. Itu perkara yang hakikatnya, the law on that.
Tapi walaupun sedemikian, Yang Berhormat mesti ingin tahu kenapa dia dituduh di bawah satu seksyen yang sangat remeh-temeh. Walhal ini satu perkara of national importance, kenapa ia tidak dituduh di mahkamah yang appropriate. Itu mungkin pegawai-pegawai dapat jawab soalan tersebut. Ini ada spesifik, I'm not able to, because I don't have the papers before me. Tapi satu yang bagus kerana kita nak tahu kalau dituduh dan dia telah mendapat keuntungan berjuta-juta, mungkin billions. And ramai di antara yang saya tahu, Tan Sri, di kawasan saya sendiri pun, ramai di antara, I cannot understand macam mana logik dia. Sudah miskin, lagi jadi miskin bila dia invest in this kind of Ponzi scheme. Saya pun tak faham. Di kawasan saya pun. Menteri, dulu yang Tan Sri punya kawasan Sungai Petani pun ramai kena scam. Ya. Saya pun tak faham kenapa, macam mana ini boleh jadi. Saya pohon agar pegawai-pegawai tersebut menjawab. Kalau tidak, jawapan tak menyeluruh, kita boleh memanggil pegawai-pegawai tersebut untuk mengadakan satu perjumpaan face to face untuk diskusi tersebut. Terima kasih. Baik. Ahli Yang Berhormat, sekarang saya kemukakan masalah kepada majlis bagi diputuskan. Masalahnya ialah bahawa rang undang-undang ini dibacakan kali yang kedua sekarang. Yang Berhormat, yang bersetuju kata bersetuju. Yang tidak bersetuju kata tidak. Lebih suara bersetuju. Rang undang-undang ini dibacakan kali yang kedua. Sekarang. Rang undang-undang bernama satu akta untuk meminda akta bantuan bersama dalam perkara jenayah 2002. Baik, majlis dalam jawatan kuasa. Fasal-fasal 1 hingga 13. Pasal-pasal 1 hingga 13 jadi sebahagian daripada rang undang-undang. Menteri. Tan Sri Yang Di-Pertua, saya mohon mencadangkan iaitu rang undang-undang ini dimaklumkan kepada majlis sekarang. Yang Berhormat, masalahnya ialah bahawa rang undang-undang ini dimaklumkan kepada majlis sekarang. Ahli yang bersetuju kata bersetuju. Yang tidak bersetuju kata tidak. Lebih suara yang bersetuju. Majlis bersidang semula sebagai majlis mesyuarat. Menteri. Tan Sri Yang Di-Pertua, saya mohon memaklumkan bahawa rang undang-undang bernama satu akta untuk meminda akta bantuan bersama dalam perkara jenayah 2002 telah ditimbangkan dalam jawatan kuasa dan telah dipersetujui tanpa pindaan. Saya mohon mencadangkan iaitu rang undang-undang ini dibacakan kali yang ketiga dan diluluskan sekarang. Terima kasih. Ada siapa yang menyokong? Tuan Ibu, saya mohon menyokong. Baik, terima kasih. Masalahnya ialah rang undang-undang ini dibacakan kali yang ketiga dan diluluskan sekarang. Ahli yang bersetuju kata bersetuju. Yang tidak setuju kata tidak. Lebih suara bersetuju. Rang undang-undang ini dibacakan kali yang ketiga sekarang. Rang undang-undang bernama satu akta untuk meminda akta bantuan bersama perkara jenayah 2022. DR 35 2023, Rang Undang-Undang Kualiti Alam Sekeliling Pindaan 2023, bacaan kali yang kedua. Sila Menteri. Tuan Yang Di-Pertua, saya mohon mencadangkan iaitu rang undang-undang bernama suatu akta untuk meminda Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 ataupun Akta 127 dibaca kali yang kedua sekarang. Tuan Yang Di-Pertua dan ahli-ahli Dewan yang dihormati, izinkan saya membentangkan rang undang-undang Kualiti Alam Sekeliling Pindaan 2023 ini. Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 ataupun Akta 127 merupakan suatu akta yang digubal untuk mencegah, menghapus, mengawal pencemaran, membaiki alam sekeliling dan bagi maksud-maksud yang berkaitan dengannya. Sejak kebelakangan ini, kita banyak berdepan dengan isu pencemaran seperti pembuangan sisa kimia ke dalam sungai,
pelepasan asap kilang tanpa kawalan sewajarnya, pencerobohan hutan secara berleluasa, pembakaran terbuka, pembangunan tidak terkawal dan seumpamanya. Secara langsung, keadaan ini memberi kesan yang negatif kepada alam sekitar seperti pencemaran sumber air, pencemaran udara, peningkatan suhu bumi, banjir kilat, tanah runtuh, kepupusan flora dan fauna serta perubahan cuaca yang tidak menentu. Akibat kerosakan yang berlaku dan bencana alam ini, kerajaan terpaksa memperuntukkan jutaan ringgit untuk membaik pulih infrastruktur, memelihara ekosistem, menampung kos perubatan, menyediakan tempat tinggal untuk rakyat dan menyelesaikan pelbagai masalah yang berkaitan. Justru, hukuman lebih berat dan setimpal perlu dikenakan terhadap penjenayah alam sekitar kerana pencemaran ini telah menjejaskan ekosistem alam sekitar, memberi impak negatif kepada kualiti kesihatan, keselamatan dan kesejahteraan rakyat. Berdasarkan statistik, kes yang disabitkan di mahkamah pada tahun 2019 adalah sebanyak 289 kes dan telah meningkat kepada 409 kes pada tahun lepas 2023. Rang Undang-Undang Kualiti Alam Sekeliling Pindaan 2023 yang bertujuan untuk meminda Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 sebelum ini, Akta 127 telah melalui 6 kali fasa pindaan yang melibatkan tata cara penguatkuasaan dan peningkatan denda kepada RM500,000 bagi kesalahan pembakaran terbuka, pencemaran minyak dan buangan di perairan Malaysia, pelupusan haram buangan terjadual serta ketidakpatuhan syarat kelulusan laporan penilaian kesan kepada alam sekeliling ataupun EIA. Pindaan pada kali ini adalah pindaan kali ke-7 dan memberi keutamaan kepada hukuman, denda dan penalti melalui pewujudan denda minimum dan maksimum jika disabitkan kesalahan di bawah akta ini. Selain itu, jumlah denda sedia ada akan dinaikkan sehingga 10 juta ringgit, khususnya bagi kesalahan-kesalahan yang melibatkan pencemaran air, pelepasan minyak, pelepasan buangan di perairan Malaysia serta pelupusan haram buangan terjadual. Tuan Yang di-Pertua dan ahli-ahli Dewan yang dihormati, rang undang-undang ini mengandungi 30 fasal yang melibatkan 28 seksyen di bawah Akta 127. Antara perkara penting dalam pindaan ini adalah seperti yang berikut. Pertama, nilai kompaun. Jumlah tawaran kompaun dinaikkan daripada RM2,000 kepada tidak melebihi 50% daripada jumlah penalti maksimum yang diperuntukkan untuk kesalahan. Buat masa ini terdapat 12 peraturan dan satu kesalahan di bawah Seksyen 29A yang boleh dikenakan kompaun. Kedua, penalti minimum dan maksimum. Akta sedia ada tidak menetapkan penalti minimum. Penalti bagi setiap kesalahan akan dipinda dengan mewujudkan denda minimum tidak kurang dari RM5,000 dan denda maksimum yang lebih tinggi iaitu tidak melebihi RM10 juta melibatkan kesalahan pencemaran air, pelepasan minyak, pelepasan buangan ke dalam perairan Malaysia dan penempatan serta peletakan buangan terjadual. Cadangan penalti ini telah mengambil kira kos pembersihan tinggi apabila berlakunya pencemaran. Kita masih lagi ingat misalnya insiden pencemaran Sungai Kim Kim pada Mac 2019 yang melibatkan kos pembersihan sungai dan pelupusan buangan terjadual sebanyak RM6.4 juta. Selain daripada itu, kerajaan telah membelanjakan lebih kurang RM10 juta sepanjang tahun antara 2016 sehingga 2020 bagi menjalankan aktiviti pembersihan sungai akibat pencemaran. Pencemaran alam sekitar ini tidak hanya mengancam keselamatan negara dan kesejahteraan rakyat, bahkan turut mengganggu gugat kelangsungan aktiviti ekonomi negara. Justru dalam pindaan ini, kita mewujudkan hukuman penjara mandatory tidak melebihi 5 tahun bagi kesalahan pelupusan haram buangan terjadual, pencemaran air, pematuhan keperluan laporan AIA dan gagal mematuhi perintah larangan. Pindaan ini penting bagi membolehkan hukuman yang lebih tegas. Dia tidak memberikan option kepada hakim sekiranya disabitkan dengan kesalahan di mana mandatory penjara untuk membolehkan hukuman yang lebih tegas dikenakan kepada pesalah dan penjenayah alam sekitar. Tuan Yang di-Pertua dan ahli-ahli Dewan yang dihormati, secara keseluruhannya, RUU Kualiti Alam Sekeliling Pindaan 2023 ini melibatkan elemen kompaun, penalti, peruntukan denda minimum dan maksimum supaya tindakan yang lebih tegas dan hukuman yang lebih tinggi dapat diambil ke atas pelaku serta pesalah yang menyebabkan pencemaran alam sekitar supaya menjadi pengajaran
agar pencemaran seumpamanya tidak berulang lagi pada masa akan datang. Kita tahu bahawa seterusnya kita berhasrat selepas pindaan fasa pertama Akta Kualiti Alam Sekeliling yang melibatkan hukuman, penalti dan denda ini, kita akan beralih, kementerian akan beralih insya-Allah kepada fasa kedua yang melibatkan pindaan secara substantif supaya perundangan yang lahir pada tahun 1974 ini dapat dibawa kepada apa yang boleh menjadikannya lebih relevan dengan cabaran yang ada pada hari ini. Kita tahu bahawa bukan sahaja negara kita tetapi kita berdepan dengan apa yang dipanggil triple planetary crisis, iaitu masalah perubahan iklim, masalah pencemaran dan juga kepupusan biodiversity yang menjadi cabaran besar bagi dunia pada waktu ini, dan kita perlu hadapi dengan perundangan yang lebih tegas dan juga lebih ketat. Justru kelulusan bagi rang undang-undang ini amatlah penting dan memerlukan sokongan semua sebagaimana yang dinanti-nantikan oleh semua pihak dan ahli Dewan yang mulia ini. Tuan Yang di-Pertua, saya mohon mencadang. Baik, ada siapa yang menyokong? Tan Sri Yang di-Pertua, saya mohon menyokong. Baik. Yang berhormat, masalah di hadapan majlis ialah rang undang-undang bernama suatu akta untuk meminda Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 dibacakan kali yang kedua sekarang dan terbuka untuk dibahas. Saya menerima 16 nama Yang berhormat yang akan berbahas, namun oleh kerana kita akan berhenti pada jam 6.30, jadi saya akan baca dulu nama-nama ini dan mereka yang tak dapat berucap hari ini boleh sambung untuk berucap pada hari Isnin minggu depan. Okey, dimulakan dengan pembahas-pembahasnya ialah Gopeng, Kuala Nerus, Bangi, Tangga Batu, Kulim Bandar Baru, Mersing, Bentong, Kapar, Rasah, Kuala Langat, Batu, Shah Alam, Bayan Baru dan Bakri. Kita mulakan dengan Gopeng. Silakan Gopeng. 5 minit. Terima kasih kepada Tan Sri Speaker kerana memberikan ruang dan peluang kepada saya untuk membahaskan pindaan Akta Kualiti Alam Sekeliling 2023. Saya yakin dan percaya bahawanya pindaan kali ini cukup signifikan dan meyakinkan rakyat Malaysia kerana kerajaan secara keseluruhannya dalam pindaan ini mewujudkan pelbagai dendaan dan hukumannya lebih tinggi dan tegas dalam menangani isu jenayah alam sekitar. Sebagai contohnya, Seksyen 25 yang menekankan sekatan mengenai pencemaran perairan daratan kini dipinda denda maksimumnya dari RM100,000 kepada RM10 juta. Kenaikan denda sebegini amat diperlukan kerana kita masih ingat lagi isu pencemaran Sungai Kim Kim yang melibatkan kos pembersihan sungai dan pelupusan buangan sebanyak RM6.4 juta pada ketika itu. Kejadian itu turut menyebabkan 947 orang diberikan rawatan dan 9 daripada mereka ditempatkan di ICU, unit rawatan rapi Hospital Sungai Sultan Ismail. Harus kita sedar bahawanya akibat pencemaran yang berlaku sekarang sentiasa bersifat katastrofik ataupun malapetaka yang besar kerana kepadatan penduduk, pertambahan ataupun perubahan teknologi dan sebagainya telah pun meningkat berbanding dengan dulu. Maka adalah jelas bahawanya rakyat kita tidak mahu insiden-insiden pahit sebegini berulang lagi, di mana kos kesihatan awam ditanggung oleh kerajaan, malah rakyat keseluruhan perlu menanggung segala kos-kos rawatan alam sekitar dan pemeliharanya. Oleh itu saya menyokong penuh dalam pindaan IUU ini supaya tindakan tegas diambil terhadap mereka yang melanggar undang-undang. Walau bagaimanapun, kita harus ingat juga tiada gunanya kita ada undang-undang yang tegas, hukum yang berat, tetapi kita lemah dalam pelaksanaan dan apabila kita menjatuhkan penghakiman terhadap mereka yang membuat salah. Mengikut laporan JS tahun 2022, sejumlah 469 kesalahan di bawah Akta Kualiti Alam Sekitar tahun 1974. Dan mereka yang telah pun dakwa di dalam mahkamah, dan mereka yang disabit kesalahan hanya dengan dendaan yang dikenakan lebih kurang RM6.9 juta, dan tempoh mereka yang membuat salah yang dipenjarakan hanya 3 hari saja.
Maknanya jumlah denda itu jauh berbeza dengan hukuman maksimum dalam pindahan ini. Secara simple matematik kalau kita lihatkan, hanya mungkin lebih kurang RM15,000 saja yang dikenakan kepada mereka yang membuat salah. Dan hukuman penjara hanya 3 hari. So ini akan memberikan satu salah tanggapan bahawanya kesalahan alam sekitar, penjenayah alam sekitar hanya perlu membayar dendaan yang minimum saja sebagai pampasan mereka membuat kesalahan terhadap alam sekitar. Dari segi pelaksanaan dan pemantauan, saya rasa memang JS sentiasa buat. Tetapi ada 3 perkara yang saya ingin bawa juga dalam sesi perbahasan saya adalah berkaitan rapat juga untuk memastikan Penang ini betul-betul boleh mendapat memelihara alam sekitar kita. Yang pertamanya, fasiliti dan tenaga penguatkuasa yang tidak mencukupi. Bagi masa ini, saya memahami kita hanya ada 29 cawangan pejabat alam sekitar di seluruh negara saja. Dan setiap pejabat terpaksa mengawal selia beberapa daerah. Dan jadi hakikatnya kita hanya ada lebih kurang 1,100 penguatkuasa yang sedia ada untuk mengambil kira beban tugasan yang berat dalam negara. Dan keduanya adalah tentang isu kelengkapan dan peralatan yang tidak mencukupi. Kita harus melihat kepada peralatan untuk memantau kualiti udara dan pelepasan daripada industri berisiko tinggi. Sebagai contohnya, adakah kita mempunyai sistem yang cukup canggih dan mencukupi seperti mesin-mesin photoionization detector, gas chromatograph, mass spectrometry dan Carex Fourier transform infrared dan sebagainya. Nah, adakah kita akan menambah baik dari segi sistem amaran awalan pencemaran udara diperluaskan kepada kawasan-kawasan industri yang lain di seluruh negara. Dan saya ingin ambil contoh apa yang berlaku di kawasan saya. Ada isu pencemaran udara besar-besaran berlaku. Saya memang menghargai jasa baik JAS, tetapi atas kekangan tidak cukup tenaga untuk menguatkuasa untuk membuat kerja-kerja pemantauan. Peralatan kita nak buat mesin untuk detect di manakah punca, apakah hasil daripada kita nak dapatkan kandungan dalam udara itu, kita perlukan pinjam Carex mesin daripada JX Pulau Pinang. So ini bermaksud dari segi tenaga tak cukup, dari segi peralatan tak cukup, dari segi kerahan tenaga untuk membuat pemantauan pun tidak mencukupi. Saya rasa 2 perkara ini perlu diambil kira juga, dan akhirnya adalah ada keperluan untuk kerajaan kementerian selain kita membuat pindaan dalam rang undang-undang ini ataupun Akta Kualiti Alam Sekitar Sekeliling, tetapi kita harus juga turut kaji semula peraturan-peraturan kualiti alam sekeliling udara bersih 2014 dan peraturan-peraturan kualiti alam sekeliling kurungan buangan terjadual tahun 2005 pada masa yang akan datang. Dan saya rasa sudah tibalah masa untuk kita kaji segala peraturan-peraturan yang berkaitan di bawah kementerian. Dan sebab kita ada industri-industri baru yang akan berkembang, apatah lagi kita ada industri nadi bumi, non-radioaktif, rare earth yang kita akan terokai dalam bidang ini. Kita perlukan ada pelbagai peraturan dan undang-undang yang lebih ketat dan tegas dalam mengawalnya. Saya rasa setakat itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih kepada Tan Sri Speaker untuk memberikan peluang kepada saya turut mengambil bahagian. Terima kasih. Baik. Saya sokong. Saya jemput Kuala Nerus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih Tan Sri Pengerusi kerana memberi peluang kepada Kuala Nerus untuk turut serta dalam bahasan rang Undang-Undang Kualiti Alam Sekeliling Pindaan 2023. Tuan Sri Yang Dipertua, setelah saya meliti pindah-pindahan yang telah dibuat dalam Akta Kualiti Alam Sekitar 1974 ini, sebahagian besar atau keseluruhan seksyen yang dipindah adalah berkenaan dengan untuk memasukkan atau meningkatkan denda ataupun penalti terhadap apa-apa perbuatan yang beri kesan buruk terhadap alam sekitar. Saya sangat menyokong pindaan yang dicadangkan ini kerana melihatkan keadaan sekarang, keadaan alam sekeliling kita yang banyak tercemar. Apatah lagi sekarang ini di musim suhu yang tinggi dengan fenomena El Nino dan Equinox
yang menjadikan kebakaran yang kecil mudah merebak dan menjadi teruk dan juga memberi kesan kepada alam sekitar kita, khususnya udara. Mungkin berlaku jerubu yang beberapa tahun yang lepas, kejadian yang berlaku menyebabkan beberapa sekolah ditutup kerana kesan tersebut. Yang kedua berkaitan dengan pencemaran air, khususnya sumber air minuman kita. Akibat ada pelombongan yang tidak terkawal, pertanian, pengambilan alih pasir, yang menyebabkan sumber air kita menjadi tercemar dan menyebabkan kos rawatan untuk menjadikan air terawat dan air bersih itu tinggi. Maka tidak terpaksalah rakyat tanggung, akhirnya tarif air terpaksa dinaikkan kerana nak compensate dengan kos yang terpaksa ditanggung oleh pihak kerajaan atau pihak yang mengusahakan loji rawatan air tersebut. Namun saya juga berpandangan bahawa kalau sekadar menumpukan perhatian, bukan sekadar menumpukan pada perhatian kepada penalti dan denda semata-mata, kerana ini tidak akan memadai. Kadang-kadang mereka yang degil ini tetap denda mahal pun tetap juga dia akan mengulangi kesalahan-kesalahan tersebut. Apa yang saya nak sebut di sini ialah kita juga kena ambil kira kaedah-kaedah untuk mengukuhkan piawaian mencegah dan memantau apa-apa perbuatan yang menyumbang kepada pencemaran alam sekeliling ini. Ia bagi mewujudkan rangka kerja yang lebih tersusun dan berkesan untuk mengawal selia dan memantau industri, perniagaan dan individu dalam usaha mengurangkan pencemaran dan menggalakkan amalan mampan dan tindakan yang akhirnya mencapai objektif rang undang-undang ini. Tuan Sri Yang di-Pertua, dalam pindaan fasal 2, pindaan seksyen 2 menakrifkan pembakaran terbuka sebagai apa-apa kebakaran, pembakaran atau pembaraan yang berlaku di udara bebas yang tidak dihalakan oleh serombong atau cerobong. Untuk pindaan ini saya mohon perincian daripada pihak kerajaan untuk situasi yang pertamanya, sekiranya pembakaran tersebut dilakukan oleh seseorang individu di atas tanah bukan miliknya, siapakah yang akan dikenakan hukuman? Adakah pelaku atau tuan tanah tersebut? Bagaimana pula jika kebakaran terbuka di atas tanah kerajaan atau agensi kerajaan? Siapa pula yang akan bertanggungjawab? Kebakaran akibat cuaca panas, adakah juga ditakrifkan sebagai pembakaran terbuka? Yang kedua, pembakaran terbuka juga termasuk common practice dengan izin yang diamalkan dalam sektor pertanian, iaitu pembakaran jerami padi. Untuk makluman Tuan Sri Yang di-Pertua, sehingga kini masih belum ada teknologi yang boleh menggantikan proses pembakaran jerami padi sebelum tanah dibajak. Apakah alternatif kerajaan untuk mengelakkan pesawah-pesawah membakar jerami padi yang menyebabkan pencemaran alam sekeliling? Kerana dendanya agaklah bila dipindah dibuat agak tinggi, dan kalau terkena kepada petani-petani kita memang saya kira suatu beban yang sukar untuk mereka tanggung. Mohon penjelasan daripada pihak menteri. Tuan Sri Yang di-Pertua, kita maklum bahawa penalti yang dikenakan maksimum kepada penjenayah alam sekitar ini sehingga maksimum RM 10 juta. Ini mengambil kira kos pembersihan pencemaran yang dilakukan. Namun begitu, kadang-kadang pencemaran ini boleh menyebabkan kesan yang tidak dapat dipulihkan. Contohnya pelombongan, contoh. Yang menyebabkan ianya tidak akan dapat dipulihkan kesan jangka panjang yang berkekalan. Apakah lain-lain penalti ataupun hukuman yang boleh dikenakan bagi memastikan perkara-perkara ini tidak diulangi? Kerana jika berlaku pencemaran bekalan utama air, artinya sungai dan sebagainya, ini sangat-sangatlah membebankan pihak kerajaan. Oleh itu, adakah kerajaan bercadang supaya kita mengadakan apa-apa lagi penalti yang boleh mencegah mereka terus melakukan kesalahan tersebut? Yang akhir sekali, Tan Sri Yang di-Pertua, di bawah Seksyen 3 ada menyebut mengenai pakaian seragam pegawai Jabatan Alam Sekitar JAS boleh ditetapkan oleh Ketua Pengarah Alam Sekeliling setaraf dengan agensi-agensi pengkuasaan yang lain. Oleh itu ingin saya bangkitkan, apakah prosedur operasi standard SOP sewaktu apa-apa operasi pemantauan dilaksanakan? Adakah pegawai yang terlibat dilengkapi dengan pakaian perlindungan dan kelengkapan senjata pertahanan diri
kerana mereka akan melibatkan nanti ialah golongan yang korporat besar untuk berhadapan dengan mereka, mungkin ada ancaman keselamatan pada pegawai-pegawai kita. Adakah ini juga akan disediakan untuk memastikan keselamatan pegawai-pegawai yang diamanahkan untuk melakukan penguatkuasaan tersebut? Mohon pencerahan dan pekerjaan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Saya jemput Bangi. Sebentar. Boleh. Oh, Bangi pack dah nak balik. Boleh. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua kerana telah memberi peluang kepada saya di akhir ini untuk berbahas tentang rang undang-undang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Tan Sri Yang di-Pertua, kami di Bangi, kami sering dibelenggu dengan isu tapak sampah haram. Salah satu tapak sampah haram yang terkenal adalah di Twin Palms, Sungai Long. Di Twin Palms, Sungai Long ini, Tan Sri Yang di-Pertua, tapak sampah haram ini telah mengakibatkan kebakaran di Cerun. Dan operasi penutupan selamat telah dijalankan pada tahun 2022 selama 39 hari dan melibatkan pelbagai agensi. Baru-baru ini ada juga satu lagi tapak sampah haram di Bandar Mahkota Ceras yang mana terbakar juga, Tan Sri Yang di-Pertua. Dan pihak bomba telah bertungkus lumus untuk memadamkan kebakaran dan api itu, Tan Sri Yang di-Pertua, adalah di bawah tanah. Jadi tak mudah untuk padam api tersebut. Dan saya sendiri telah pergi tengok, Tuan Yang di-Pertua, dan saya di sini ingin merakamkan penghargaan saya kepada anggota bomba dan juga PBT dan sebuah agensi yang terlibat dalam memadamkan kebakaran tersebut. Jadi atas dasar ini, Tan Sri Yang di-Pertua, saya amat menyokong rang undang-undang ini dan juga cadangan-cadangan pindaan. Saya rujuk kepada pasal 13, iaitu untuk menggantikan Seksyen 29A. Pindaan ini memperketatkan lagi larangan pembakaran terbuka dan meletakkan denda minima RM25,000 dan menaikkan maksima kepada RM1 juta. Di media sosial, Tan Sri Yang di-Pertua, saya sering mendapat aduan daripada orang awam mengenai pembakaran terbuka ni. Dan terlalu mudah sebenarnya kalau kita tengok orang ni buat pembakaran terbuka. Dan jadi pindaan-pindaan ini penting untuk menunjukkan kepada orang ramai di luar sana betapa seriusnya kita dalam kita mahu membendung pembakaran terbuka. Dalam kes tapak sampah haram di Twin Palms, Sungai Long yang saya sebut tadi, saya ada bangkitkan dalam kamar khas dan saya dimaklumkan bahawa ada 3 tangkapan telah dibuat dan siasatan telah dijalankan di bawah Seksyen 29A Akta 127. Jadi saya ingin tahu, Tan Sri Yang di-Pertua, apakah status siasatan terkini dan keputusan rujukan kepada Timbalan Pendakwa Raya Negeri berkenaan dengan perkara ini. Lagi satu perkara, Tan Sri Yang di-Pertua, terdapat beberapa pindaan-pindaan yang dicadangkan untuk menaikkan lagi hukuman bagi pelbagai kesalahan. Dan yang paling berat yang saya nampak adalah cadangan pindaan bagi Seksyen 25, 27 dan 29, iaitu maksimumnya sampai ke RM10 juta denda. Dan pindaan kepada Seksyen 25 ini secara khusus pada saya adalah penting melihat insiden-insiden pencemaran air yang berlaku beberapa tahun ini. Rakyat di Lembah Kelang masih ingat lagi insiden pencemaran air di Sungai Gong yang menyebabkan loji rawatan air Sungai Selangor fasa 1, 2 dan 3 dan juga Rantau Panjang dihenti tugas. Dan yang mana insiden ini telah menyebabkan gangguan bekalan air, Tan Sri Yang di-Pertua, selama beberapa hari dan menjejaskan kira-kira 5 juta pengguna di sekitar Lembah Kelang. Kita tak mahu insiden seperti ini berlaku lagi, maka adalah penting untuk kita tetapkan satu hukuman yang tinggi sebagai satu dengan izin deterrent supaya jangan ada lagi individu yang gatal tangan nak mencemarkan air kita. Jadi berikutan dengan ini, saya juga ingin mendapat maklumat daripada pihak kementerian mengenai pendakwaan di bawah Akta 127 terhadap pelaku-pelaku yang dituduh
mencemarkan Sungai Gong pada tahun tersebut. Jadi saya ingin mendapatkan update mengenai kes tersebut. Saya juga ingin mencadangkan bahawa dimasukkan juga mungkin di masa hadapan mahkamah diberi kuasa untuk setelah disabitnya kesalahan membuat satu perintah pembayaran kos kepada pihak berwajib untuk membersihkan pencemaran, sebab kita tahu seperti yang telah dikatakan oleh menteri sendiri, bila mana ada pencemaran ada saja kos untuk membersihkan dan pelaku harus dipertanggungjawabkan. Akhir sekali, Tan Sri Yang Di-Pertua, walaupun kita semua sudah tentu menyokong rang undang-undang ini, tetapi seperti yang sering saya katakan, undang-undang bukanlah ubat bagi segala permasalahan kita. Adalah penting untuk kita terapkan kesedaran umum pada rakyat untuk tidak membuat pencemaran dan juga menjaga alam sekeliling. Kalau kita dapat terapkan kesedaran ini, kita tidak perlu pun guna akta ini. Sedikit saja lagi, kurang daripada 1 minit, Tan Sri Yang Di-Pertua. Saya nak akhiri perbahasan saya dengan bibit-bibit nukilan Abid G. Adi dalam karyanya Berita Kepada Kawan. Tapi saya tak akan nyanyi. Kawan cuba dengar apa jawabnya ketika ia kutanya mengapa. Bapa ibunya telah lama mati ditelan bencana tanah ini. Sesampainya di laut, kukabarkan semuanya. Kepada karang, kepada ombak, kepada matahari. Tetapi semua diam, tetapi semua bisu. Tinggal aku sendiri, terpaku menatap langit. Tuan Yang Di-Pertua, kita jangan sampai tanah kita ini ditimpa bencana seperti ini. Jadi marilah kita sama-sama memastikan bahawa kita jaga baik-baik tanah ini dan alam ini. Jangan kita lupa, alam kita ini kita warisi daripada nenek moyang kita dan kita jaga untuk anak-anak kita. Sekian, saya menyokong rang undang-undang ini. Baik, terima kasih Yang Berhormat. Yang Berhormat, mesyuarat hari ini ditangguhkan hingga jam 10 pagi hari Isnin 25 Mac 2024. Sekian, dan semua dijemput ke banquet untuk buka puasa nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.